Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Cikgu dan Cikgu Zuhairi dalam Santai Sejarah. Okey, hari ini kita nak belajar apa? Okey, kita nak belajar sejarah tahun 5, unit 4, Kedaulatan Negara Dicabar. Kita habis lagi tajuk ni. Okey, iaitu tajuk yang terakhir sekali, iaitu kesan campur tangan dan penjajahan kuasa asing terhadap pentadbiran dan sosioekonomi. Okey. Mari kita tengok kesan terhadap pentadbiran akibat penjajahan. Kita tengok satu demi satu ya. Yang pertama sekali. Okey, terbentuknya negeri-negeri selat pada tahun 1826, iaitu terdiri daripada Pulau Pinang, okey, Melaka dan Singapura. Ketiga-tiga negeri ni kalau kita tengok dia berada di tepi laut di Selat Melaka kan. Okey, digabungkan menjadi negeri-negeri selat. Okey, negeri ini merupakan tanah jajahan mahkota. Apa maksud tanah jajahan mahkota? Maksud dia ialah ia diperintah secara langsung oleh British. Negeri-negeri selat ditadbir oleh Gubernur. Gubernur tu daripada British lah. Okey, seterusnya kita tengok Sarawak 1841. Kita sudah maklum bahawa negeri Sarawak telah dijajah oleh siapa? Tepat sekali, James Brooke. Okey, mari kita tengok. Pemerintahan bercorak monarki diperkenalkan. Monarki ni maksud dia beraja lah. Okey, jadi pemerintahan Sarawak dikenali sebagai Raja Putih ataupun Raja Putih. Okey, pentadbiran Sarawak dibahagikan kepada 5 bahagian yang ditadbir pula oleh residen. Residen ialah pembantu ataupun penasihat yang menasihati raja lah. Okey, daripada British. Seterusnya kita tengok Borneo Utara, Sabah, tahun 1881. Lembaga pengarah SBUB di London memberikan arahan terhadap hal ehwal pentadbiran Borneo Utara. Apa maksud dekat sini? Jadi lembaga pengarah ni yang memberi arahan setiap ehwal pentadbiran daripada untuk Borneo ni. Okey, arahan daripada sana dilaksanakan di Borneo Utara. Okey, di Sabah. Pentadbiran negeri diketuai oleh Gubernur daripada British. Okey, seterusnya kita tengok pula negeri-negeri Melayu Bersekutu tahun 1896. Jadi negeri-negeri ini terdiri daripada Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Disatukan menjadi negeri-negeri Melayu Bersekutu. Jadi nama dia negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey, Presiden British dilantik untuk mengurus pentadbiran negeri. Residen British dilantik. Jadi Residen British tidak boleh mencampuri hal ehwal agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Jadi kat sini bahagian agama dan adat tak boleh campur. Tapi bahagian pentadbiran, cukai dan sebagainya, Residen British adalah orang yang bertanggungjawab menguruskan mentadbir negeri. Okey, kita tengok pula negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pada tahun 1909 dan 1914, iaitu negeri-negeri tersebut adalah Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu. Ada 4 negeri dan dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, pada tahun 1914 Johor turut dimasukkan ke dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi ada berapa negeri semua? Ada 5 negeri Melayu tidak bersekutu. Okey. Penasihat British dilantik untuk membantu pentadbiran negeri tersebut. Jadi Residen British dan penasihat British ni adalah orang yang menasihati raja. Menasihati raja dalam bahagian pentadbiran. Okey, dalam pentadbiran bab-bab agama Islam dan juga adat Melayu dia tak boleh campur. Okey, seterusnya kita tengok pula kesan sosial dan ekonomi akibat penjajahan.
Okay, yang pertama sekali perkembangan industri perlombongan. Giat dilakukan, banyak lombong-lombong telah dibuka. Kenapa? Nak dapatkan biji timah. Ini dekat tanah Melayu. Manakala dekat Sarawak pula dia nak dapatkan apa? Emas. Manakala arang batu di Sabah. Jadi ni harta khazanah dalam bumi negara kita ni. Dia nak ambil. Okey. Ni contoh arang batu lah. Okey. Perkembangan pertanian komersial untuk tujuan ekspor. Maksudnya dia bawa kaedah untuk dia buat ladang kelapa sawit, tebu dan kopi ditanam secara banyak. Kat Sarawak lada hitam, kat Sabah tembakau. Jadi tanam banyak. Tujuan dia untuk apa? Untuk ekspor, nak dihantar ke luar negara, nak dijual, dan hasilnya dapatlah digunakan. Okey, bukan kita yang guna, penjajah kan. Bijak sungguh mereka ambil kesempatan atas kita punya tanah. Okey, seterusnya perkembangan penanaman getah. Banyak estate getah dibuka. Estate ni ladang lah. Ladang getah dibuka. Sekarang ni pun kita ada banyak kan. Antara yang membantu untuk pembukaan tersebut adalah syarikat Eropah seperti Guthrie dan British North Borneo Company terlibat dalam sektor penanaman getah. Jadi mereka menggunakan teknologi dan penasihat untuk penanaman getah. Jadi penanam getah ni untuk mendapatkan hasil dia jugalah. Sama lah macam kelapa sawit ni tadi. Tapi ni getah ni lebih besar lah. Okey, mari kita tengok seterusnya. Sistem perbankan moden. Yang mana sistem perbankan diperkenalkan. Bank seperti Mercantile Bank tahun 1859 dan The Chartered Bank tahun 1888 telah ditubuhkan. Yang ini dari segi inilah sistem keuangan. Okey, seterusnya. Ni contoh gambar Mercantile Bank di Ipoh. Okey, seterusnya kita tengok kesan sosial akibat penjajahan. Okey, perkara yang pertama sekali ialah pembentukan masyarakat majmuk, yang mana kemasukan tenaga kerja dari negara China dan India mewujudkan masyarakat majmuk. Mereka ni asalnya dibawa masuk sebagai pekerja. China bahagian perlombongan, manakala India kebanyakannya di estate dan juga estate lah, di estate. Okey, untuk penanaman getah. Jadi mereka bekerja asalnya, ya, pembentukan masyarakat majmuk. Tapi rupanya sampai ke hari ini masyarakat majmuk. Itulah kadang-kadang Malaysia ni pelik kan. Tapi kita alhamdulillah dalam keadaan aman damai walaupun berbilang bangsa. Okey, seterusnya perkembangan bandar baharu, yang mana beberapa bandar baharu muncul. Antara dia ialah Kuala Lumpur, Ipoh, Taiping, Seremban, Sibu, Miri, Jaya Sultan di Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Okey, kemunculan mereka ni sebagai pusat pentadbiran, perdagangan dan juga pelabuhan. Jadi dah jadi pusat tumpuan dan akhirnya menjadi bandar. Okey, seterusnya kita tengok ni gambar Sibu lah. Sibu pada tahun 1960-an. Okey, mari kita tengok pula perkembangan sistem pendidikan. Sistem pendidikan vernacular mengikut aliran bahasa Melayu, Cina dan Tamil diperkenalkan. Apa maksud vernacular? Vernacular ni ialah menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Maksud dia kat sini ialah digunakan bahasa, contoh dia Melayu lah. Kalau bahasa Melayu, dia gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Macam mengajar matematik, sains, semua dalam bahasa Melayu. Okey, manakala Cina pula, dia gunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar. Termasuklah matematik, sains, sejarah, kecuali bahasa Melayu dengan agama sahaja. Yang itu taklah dalam bahasa Cina. Okey, begitu juga dengan Tamil, dia gunakan bahasa Tamil untuk mengajar subjek-subjek lain selain daripada bahasa Melayu. Okey, jadi sekolah Inggeris juga telah diwujudkan di pekan dan bandar. Itu pasal kalau kita perasan, kadang datuk nenek kita jauh lebih hebat bahasa Inggeris dia. Kerana apa? Mereka rupanya bersekolah di sekolah Inggeris. Itulah.
Okey, pendidikan pada peringkat maktab juga, dan untuk pelatih bakal guru juga diperkenalkan. Ni contoh sekolah Saint Mary Bandar ditubuhkan pada tahun 1883, iaitu sekolah Inggeris pertama di Sabah. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan. Jalan kereta api dan jalan raya dibina untuk memudahkan hasil dihantar ke pelabuhan. Hasil yang mana ni? Ni hasil daripada tanaman, daripada perombongan. Ni hasil ni nak dihantar ke pelabuhan untuk mereka bawa naik kapal pergi ke negara mereka. Sistem pos, telegraf dan telefon juga diperkenalkan. Ini untuk perhubungan jarak jauh lah ni. Okey, untuk memudahkan mereka. Jadi ini adalah stesen kereta api Kuala Lumpur pada tahun 1886. Sumber daripada Arsip Negara Malaysia. Seterusnya yang terakhir sekali ialah kita nak tengok perkembangan perkhidmatan kesihatan, yang mana pembukaan hospital dan dispensari untuk merawat pesakit. Dispensari ni apa? Dispensari ni tempat menerima ubat. Kalau sekarang ni kita panggil dia farmasi. Okey, dah ada dah. Ni hospital pertama negara kita, iaitu Hospital Taiping, yang ditubuhkan pada 1880. Lama dah. Kita ni 2021. Ni 1880. Dan akhir sekali, eksploitasi sumber bahan mentah oleh penjajah menyedarkan kita betapa pentingnya kedaulatan dan kemakmuran negara dipelihara. Cikgu bila baca je eksploitasi ni, cikgu dah meremang bulu roma. Bukan apa dah. Bukan apa. Sebab kita tahu bahawa bila sebut eksploitasi, apa dia eksploitasi ni? Eksploitasi ialah mengambil kesempatan untuk kepentingan diri. Maknanya penjajah dah ambil sumber bahan mentah kita ni. Mereka telah membawa kekayaan ni kepada negara mereka. Mereka gunakan untuk diri mereka. Padahal patut negara kita punya, tapi mereka telah mengambil kesempatan. Jadi dengan itu, pasal kamu ni belajar bersejarah, antara tujuan utama dia nak memberikan jati diri pada kamu untuk mempertahankan negara bila kamu dah besar kelak. Kita perlu tahu bahawa segala kesan pentadbiran sosial ekonomi yang wujud adalah untuk kepentingan pihak penjajah semata-mata. Hakikat dia memanglah kita nampak macam ada kelebihan pada negara kita, tapi yang sebenar-benarnya penjajah, semua yang dia bagi ni nampak macam baik ni adalah kesan daripada penjajah untuk diri mereka sendiri. Untuk mereka sendiri. Jadi dengan belajarnya tajuk ini, cikgu harap kamu boleh memberikan jati diri dalam diri kamu untuk mempertahankan negara. Tambah-tambah lagi 20 tahun atau 10-15 tahun lagi, kamu akan menjadi orang penting dalam negara. Masa tu kamu akan perlu tahu nilai-nilai untuk mempertahankan negara. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.